Okey. So kita lihat bab 6 peningkatan tamadun Yunani dan Rom, di mana kalau kita lihat bab ini dibuka dengan tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani di mana kalau kita lihat tamadun Yunani, okey, kita tahu adalah tamadun yang telah mencetuskan perkembangan tamadun Eropah. Maknanya Yunani dulu wujud, baru tamadun Eropah. Okey. Baik. So itu sahaja yang paling penting, dan kemudian kita lihat di mana lokasi dan perkembangannya. Okey, lokasi dan perkembangannya kita tahu dia berada di semenanjung Greece. Okey, dan juga kalau spesifik lagi semenanjung Greece lah. Okey. Dan juga dia terletak di 3 bahagian. Baik, sebenarnya di Yunani ada banyak bandar-bandar dan negara kota. Banyak negara kota ya. So antara negara kota yang paling penting yang kamu kena ingat adalah seperti Athens, okey, dan juga okey. Pergi balik tu. Ha, tak gerak dah. Okey. Baik. So kita lihat negara kota di Yunani terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, iaitu kita ada okey, negara kota ni sebenarnya banyak ya. Antara contoh negara kota adalah seperti Athens, kemudian juga kita ada Sparta, dan juga kita ada Corinth. Ini antara antara kita kata sebagai bandar-bandar negara kota tamadun Yunani. Baik. Dan setiap negara kota tamadun Yunani ni dia terbahagi kepada polis. Ini polis ya. Iaitu polis ni adalah ibu kota dan pusat-pusat tumpuan masyarakat. Okey, dan kita tahu bahawa okey, polis ini maknanya polis ni bukan polis ya, tapi ibu kota lah. Seperti Athens, Sparta dan Corinth ni. Dan kita tahu bahawa polis itu sebenarnya sebuah bandar. Kamu imagine kan polis itu sebuah bandar, kemudian di tengah-tengah dia ada Akropolis. Okay, iaitu pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu, dikelilingi oleh kubu, dan di sinilah terdapatnya okay, rumah-rumah ibadat, ada bangunan kerajaan, ada istana, ada rumah golongan bangsawan, dan di tepinya tu ada kawasan agora, iaitu kawasan lapang, tempat pertemuan dan juga pasar awam. So kalau kamu nak imaginekan bagaimana sebenarnya tempat itu, okey, iaitu tempat itu seperti mana cikgu pernah mentionkan ya. Sebenarnya kalau kita katakan polis itu sebagai contoh, okey, cikgu akan buat sebagai contoh ya. Katakan ini polis, okey, ini negara kota, okey, Athens. Kemudian kita tahu bahawa di tengah-tengah ini ada satu kawasan dipanggil Akropolis. Baik. So sini polis, okey, iaitu bandar. So contoh Athens. Okey, kita ambil contoh Athens lah. Kemudian di tengah-tengah ni ada Akropolis. Okey, Akropolis. So tengah-tengah. Dekat situlah kawasan tu ada istana, ada pejabat pentadbiran dan sebagainya. Dan di tepi-tepi sini pula ada apa cikgu? Dalam kawasan tu tepi-tepi tu ada rumah-rumah penduduk. Okey, ada rumah-rumah penduduk. Okey, dan kalau kita lihat di tepi dia pula, okey, ada satu kawasan lapang, tempat di mana penduduk-penduduk berkumpul, dan itu dipanggil sebagai agora. Agora. So inilah gambaran, okey, polis ataupun negara kota. Dan dia bukan ada satu saja, malah dia ada 3, ada 4. Contoh sini Athens. Kemudian sini ada satu lagi negara kota yang sama, dan ini adalah kita kata sebagai Sparta. Okey. Dan juga satu lagi kawasan yang mungkin terkenal iaitu satu lagi negara kota iaitu Athens. Athens pula, Corinth. Corinth. Dia sama juga. Maknanya kat situ juga ada dia punya, okey, setiap bandar ni ada dia punya Akropolis. Okey, ada Akropolis.
Kemudian dia juga ada agoranya. So ada kawasan yang sini agora dia, sini pun ada agora dia. Dan juga di sini ada dia punya rumah-rumah penduduk. Begitu juga Korin pun ada rumah-rumah penduduk. So inilah gambaran, semua ini dipanggil tamadun Yunani. Sekarang faham tak? Sekarang faham tak tamadun Yunani itu macam mana? Sekarang faham tak tamadun Yunani ini macam mana? Faham okey, baik, bagus. So itu yang dikatakan Athens, Sparta, Korin. Maknanya dia negara-negara kota. Itu. Baik. So kalau kita lihat itulah negara-negara kota, okey, bagi tamadun Yunani, dan kita tahu bahawa negara-negara kota ini, okey, kalau kita lihat, okey, Yunani terkenal dengan pemerintahan, iaitu okey, peningkatan pemerintahan. Kita belajar tamadun-tamadun. Okey, so tamadun Yunani terkenal dengan pemerintahan dan pentadbiran, di mana okey, pemerintahan dia adalah bermula daripada monarki. Monarki, ingat, sistem beraja. Okey, sistem raja, dan raja dibantu oleh konsul, maknanya penasihat-penasihat, golongan yang bijak pandai. Kemudian sistem monarki ini berubah kepada oligarki, iaitu raja dah tak ada, tapi pemerintahan dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Itu dipanggil oligarki. Dan bila oligarki itu semakin lama semakin menjadi kaya, mewah, maka golongan sistem oligarki ini berubah menjadi sistem aristokrasi, iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Bangsawan ni maknanya golongan-golongan pembesar yang berkuasa, yang kaya. Jadi itu golongan bangsawan. Baik, selepas itu pemerintahan dikuasai oleh golongan tirani. Tirani ini sebenarnya adalah kita kata sebagai golongan yang zalim. Yang zalim dan menindas rakyat. Dia menindas rakyat, dan kemudian terakhir sekali berubah kepada sistem demokrasi. Iaitu pemerintahan yang mana demokrasi ini pemimpin-pemimpinnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. So ingat susunan ni. Monarki, oligarki, ingat nombor 1 monarki, kedua oligarki, ketiga aristokrasi, keempat tirani, dan juga yang kelima demokrasi. So ingat susunan tu. Ini penting. Okey. Dan bagaimana demokrasi? Okey, sebelum itu, kalau kamu semua ada sebarang soalan, jangan lupa tulis kat Zoom chat dan tanya. Tanya terus. Jangan diam saja. Boleh Anas? Okey, boleh Ahmad Ishan? Nurul Putri? Boleh ya? Terus tanya tau. Jangan malu-malu. Tanya tu tulis dekat Zoom chat. Tulis kat Zoom chat soalan dia. Baik, bagus Arisa. Baik. So, kita lihat yang seterusnya, iaitu sistem demokrasi. Baik, demokrasi sebenarnya telah diasaskan oleh Solon. Salah seorang ahli pemikir yang diasaskan oleh Solon. Dan sistem demokrasi di Athens adalah sistem demokrasi secara langsung. Maknanya, semua warga negara terlibat secara langsung dalam perbincangan untuk menentukan dasar, menentukan peraturan. Maknanya semua rakyat memang involved directly dalam demokrasi itu. Dan so waktu pemerintahan Pericles, salah seorang dia punya raja, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat. Namun begitu pada zaman Raja Philip, demokrasi menjadi lemah dan terhapus. Maknanya demokrasi lemah dan terhapus dan digantikan dengan sistem monarki, iaitu sistem beraja. So ini sistem demokrasi. Ya.
Baik. Ciri-ciri demokrasi kamu kena ingat. Dia ada Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrate dan Juri. Sebenarnya yang ini, okey, kalau kamu tak boleh nak imagine, sebenarnya dia sama seperti apa tahu, iaitu sama seperti di Malaysia, okey, dia ada apa? Dia ada, kalau kita lihat, dia ada parlimen. Kamu tahu kan bangunan parlimen? Okey, bangunan parlimen di mana dalam bangunan parlimen, okey, dalam parlimen ini ya, okey, dalam parlimen kita tahu ada menteri-menteri semua kan. Dalam parlimen ada dua dewan, okey, iaitu Dewan Rakyat, okey, dan satu lagi iaitu Dewan Negara. Okey. Dewan Negara. So kedua-duanya, okey, kita kata membincangkan tentang pentadbiran negara. So parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara. So parlimen ni samalah macam Dewan Perhimpunan. So Dewan Perhimpunan ni sebenarnya zaman sekarang ini kita kata sebagai parlimen lah. Dan dalam parlimen tu ada majlis, ada magistrate. Dalam Dewan Perhimpunan ada majlis, ada magistrate, ada juri. Cuma dalam zaman sekarang ni dalam parlimen ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. So Dewan Perhimpunan ni sebenarnya memang betul-betul dewan lah. Betul-betul bangunan. Okay, untuk mereka berkumpul, untuk majlis berkumpul, untuk ahli magistrate berkumpul, untuk juri pun berkumpul dalam tu. Dewan Perhimpunan bukan orang tapi tempat. Baik. So, apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Dalam Dewan Perhimpunan, okey, fungsi dia kalau kamu ambil berat ya. Okey, fungsi dia okey iaitu melantik ahli-ahli majlis yang ini. Okey, majlis apa? Nanti kita tengok. Kemudian menggubal undang-undang, maknanya dalam Dewan Perhimpunan buat undang-undang, membuat deklarasi peperangan, membuat perjanjian dengan negara lain, membincangkan hal keuangan dan percukaian serta menerima duta, maknanya wakil dari negara-negara asing. Itu fungsi Dewan Perhimpunan. Okey, so itu ibaratkan parlimen. Baik, siapakah majlis ni cikgu? Majlis ni dia akan melaksanakan, dia akan buat apa-apa juga keputusan dalam Dewan Perhimpunan. Ahli-ahli majlis ini bertanggungjawab mengendalikan. Duta tu apa cikgu? Duta tu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil ambassador. Tahu tak ambassador? Wakil daripada negara lain yang datang ke negara kita untuk membuat hubungan diplomatik, hubungan persahabatan antara negara tu dengan negara ini. Itu sebenarnya. Itu duta. Baik. So, ahli-ahli majlis mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Dan kita tahu ahli majlis ni maknanya menteri-menteri lah kalau zaman sekarang ya. Dan kuasa majlis ini tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Kita tengok ahli majlis ni. Ahli majlis dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Dilantik dalam Dewan Perhimpunan. Dan terdiri pada 500 orang. Jumlah dia 500 orang ya. Dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa ataupun prytany. Maknanya setiap satu jawatan kuasa ada 50 orang. Sebab itu dia 500. Kemudian mereka akan memilih seorang pengurusi setiap kali mereka melakukan persidangan atau mereka melakukan meeting mesyuarat, mereka akan pilih seorang untuk jadi chairman. Jadi mereka boleh bincangkan. So itu majlis. Maknanya majlis ini sebenarnya adalah kita kata sebagai menteri-menteri dalam bidang masing-masing. Yang ada dia handle dia punya jabatan-jabatan dia sendiri, jabatan kerajaan. Itu majlis.
Kemudian magistrate yang kedua, magistrate ni ialah merupakan kaki tangan kerajaan. Maknanya dia government servant, pekerja-pekerja kerajaan. Dan mereka inilah yang akan melaksanakan, maknanya membuat dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis. Contoh, kalau katakan salah seorang ahli majlis itu ialah ahli majlis kesihatan. Jadi dia cadangkan supaya okey, semua doktor-doktor, nurse kena pakai face mask. Maka arahan itu daripada majlis, ya. Majlis akan bagi tahu kepada magistrate. Magistrate kan kita kerajaan. So magistrate ni iaitu yang pekerja-pekerja yang di bahagian kesihatan, mereka akan buat arahan yang telah diberi itu. Maknanya mereka melaksanakan dasar-dasar yang telah dibuat atau diputuskan oleh majlis. Jadi mereka lah inilah yang menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Dan keanggotaan dia, of course, warga negara Athens, 6,000 orang ahli, okay, dan 200 hingga 500 orang merupakan hakim dan 10 orang general, terdapat daripada 10 orang general tentera. Okey, sekejap guys. Okey, sekejap ya. Baik, so itu adalah magistrate. Dan yang ketiga, yang ini uniknya, okey, Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan ni dia ada juri. Juri ni sebenarnya adalah mereka yang akan menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya, okey, untuk pengetahuan kamu, okey, Dewan Perhimpunan ini bukan sekadar menggubal undang-undang, tapi Dewan Perhimpunan ini juga dia menjadi mahkamah. Dia menjadi court, mahkamah untuk mengadili kes. Untuk mengadili apa-apa kes yang berlaku di Athens. Itu yang kamu kena faham. Sebab tu dia ada juri. Sebab tu dia ada juri. So juri ni akan decide tentang sesuatu keputusan itu. Sesuatu kes tu. So kalau ada yang bersalah, bersalah akan merayu terus kepada warga negara. Dan kuasa pengadilan, maknanya kuasa sama ada orang tu bersalah atau tidak, bergantung kepada dalam tangan warga negara tersebutlah. Dan keanggotaan dia, unik sikit. 101 hingga 1,001 orang. Berdasarkan keseriusan kes tersebut dan perbicaraan diketuai oleh seorang pengerusi. Kenapa dia punya amount, dia punya bilangan ahli tu, dia tak genap cikgu. Kenapa mesti ganjil? Supaya mudah dapat keputusan. Cuba kalau genap. Contoh kalau 100 orang. 50 orang kata setuju, 50 orang kata tak setuju. Dapat decision tak? Tak. Jadi kalau 101 orang, so 50 orang kata tak setuju, tapi 51 orang kata setuju, maka dah ada keputusan tentang kes itu. Kan senang? Sebab dia bilangan dia ganjil. Bilangan keanggotaan juri ialah ganjil. Itu dia punya reason why dia bernombor yang tidak genap, tetapi nombor ganjil. Baik. So itu tiga. Okey, majlis, magistrate dan juga juri. Dan pemerintahan satu lagi negara kota iaitu Sparta pula. Sparta dia sistem pemerintahan bersifat monarki terhad dan dia ada 2 orang raja yang memerintah Sparta. Kenapa 2 orang raja? Untuk elakkan raja bertindak kejam. Dan raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan juga majlis dalam urusan pentadbiran. Wanita memang tidak terlibat dalam urusan pentadbiran. Baik, Sparta, uniknya Sparta adalah mereka memberi penekanan kepada disiplin ketenteraan. Take note benda tu. Athens dengan Sparta memang berbeza. Iaitu semua kanak-kanak dan kaum wanita akan dilatih untuk menjadi tentera bagi mempertahankan negara.
dan Sparta dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. So, itu berkaitan dengan tamadun Yunani. Baik, ada soalan nak tanya sebelum cikgu pergi kepada tamadun Rom? Ada tak soalan, sebarang soalan nak tanya? Tak tahu makna perkataan ke? Tak faham ke? Ada soalan tak? Tak ada Okey, bagus Arisa. Kalau ada soalan boleh tulis, boleh tulis. Jangan tunggu-tunggu. Boleh tulis sekarang. Boleh Tak ada. Okey, baik. Dan cikgu nak tanya kamu, nota ni senang nak faham tak? Nota ni senang tak nak faham? Ke susah nak faham? Senang ya? Alhamdulillah Arisa. Senang nak faham kan? Senang faham. Okey, good. Senang nak faham. Jadi senang. Ini nanti boleh bawa ke sekolah sebagai nota tambahan. Ya. Kalau cikgu kamu kata buat nota sendiri, boleh ambil. Okey, perkataan-perkataan ini, ayat-ayat ini untuk buat nota kamu sendiri. Jadi ini nota ini telah memudahkan kamu. Ya. Baik. So, kita pergi kepada iaitu tamadun Rom. Rom ialah sambungan ataupun kesinambungan daripada tamadun Yunani, dan kita tahu bahawa kebebasan pemikiran dan sikap ingin tahu menjadi asas kepada perbezaan tamadun Rom dan Eropah. Baik. Kita lihat dulu dia terletak di mana, cikgu? Tamadun Rom terletak di lembah Latium, berhampiran Sungai Tiber, agak tiba kat situ. Baik. Dan kita tahu bahawa tamadun Rom terbahagi kepada 3 zaman. Tamadun Rom ada 3 zaman. Zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empire. Dan tamadun Rom sangat-sangat popular, sangat cemerlang, sangat gemilang. Kegemilangannya pada era tu zaman Pax Romana. Pax Romana ni maksudnya zaman keagungan Rom, di mana sewaktu Rom memerintah, wujudnya keamanan selama 200 tahun. 200 years. Tiada peperangan. So, ianya berlaku secara aman. Dan ianya berkembang meliputi 3 benua, Asia, Afrika dan Eropah. Yang ini take note ya. Ini serta ini take note sebab selalu keluar dalam peperiksaan. Zaman beraja, zaman republik, zaman empire dan zaman kegemilangannya. Baik. Masyarakat Rom terbagi pada 3 golongan. Patrician, plebeian dan juga hamba. Kalau kita nak buat secara segitiga, biasa kita tengok dalam segitiga macam ni kan? Segitiga macam ni. Baik. So, kita boleh bahagi kepada 3. Iaitu yang atas tu sebenarnya adalah golongan patrician. Patrician. Yang bawah tu adalah golongan plebeian, iaitu terdiri daripada petani, artisan dan peniaga, dan bawah sekali ialah hamba. So, ini gambaran masyarakat. Apa benda ni, cikgu? Masyarakat Rom. Masyarakat Rom terbagi kepada 3 golongan. Patrician, plebeian dan juga hamba. Dan juga kalau kita lihat peningkatan. Tamadun Rom terkenal dengan peningkatan seni bina. Maknanya mereka memang hebat dalam bidang seni. Dan mengapa mereka hebat dalam seni bina? Faktor-faktor perkembangan seni bina tamadun Rom. Kerana mereka ada kepakaran dalam seni bina, iaitu mereka ada seorang arkitek bernama Marco Vitruvius. Arkitek tu maknanya orang yang plan untuk buat bangunan. Marco Vitruvius. Kemudian kemajuan pendidikan
menyebabkan Tamadun Rom melahirkan warga negara yang mahir dalam pembinaan. Kemudian dasar pemerintahan, di mana raja, salah seorang raja dia iaitu Vezenius Agrippa, Marcus Vezenius Agrippa telah menggiatkan, menggalakkan seni bina itu. Kemudian ada sumber kewangan yang banyak untuk membantu projek seni bina. Ada kemajuan teknologi, gabungan teknologi Yunani dan penggunaan simen dan penekanan kepada nilai estetika. Nilai estetika itu bermaksud nilai kecantikan. Dia punya ukiran-ukiran, dia punya kita kata gunakan mozaik, itu nilai estetika. Nilai estetika bermaksud apa? Nilai ataupun unsur-unsur kecantikan. Kecantikan. Baik. Kemudian Rome juga memiliki sumber alam yang banyak dan juga memiliki buruh yang ramai. Itu faktor mendorong perkembangan seni bina Rome. Dan antara seni bina Rome yang terkenal adalah seperti Colosseum. Tidak dimentionkan dalam nota ini tentang apakah fungsi Colosseum, tapi cikgu rasa semua orang tahu. Kemudian Pantheon, kemudian Amphitheater, begitu juga Aqueduct, dan juga ada jalan raya, serta tembok pertahanan, dan juga ada tempat mandi awam. Baik, secara ringkasnya, cikgu boleh tuliskan kat sini, Colosseum ni sebenarnya untuk apa, cikgu? Colosseum ni sebenarnya adalah untuk apa? Untuk membuat persembahan. Persembahan any performance. Untuk membuat persembahan, sama ada persembahan orkestra dan sebagainya. Dan satu lagi paling penting, Colosseum adalah tempat untuk pertarungan. Pertarungan gladiator. Ataupun kita kata sebagai pahlawan-pahlawan. Pertarungan pahlawan-pahlawan. So itu Colosseum. Pantheon sebenarnya adalah untuk kita kata sebagai tempat penyembahan dewa-dewi. Dewa-dewi Rom. Dewa-dewi Rom ni dia macam seperti apa? Macam seperti Zeus, Hercules, kemudian ada banyak lagi lah. So Pantheon ni tempat penyembahan dewa-dewi Rom. Dia orang banyak dewa-dewi dia. Baik. Amphitheater sebenarnya dia adalah mini Colosseum. Colosseum maknanya mini Colosseum jugalah. So sudah tentu fungsi dia sama, iaitu tempat untuk membuat persembahan nyanyian dan sebagainya. Aqueduct ini adalah sebenarnya tempat untuk apa? Iaitu untuk menyalurkan air ke kawasan bandar, iaitu bandar Rom. Dia menyalurkan air ke kawasan bandar Rom. Itu aqueduct. Baik. Itu kamu kena faham tu. Ya. Menyalurkan air ke kawasan bandar Rom. Baik. Begitu juga kalau kita lihat jalan raya. Jalan raya memang dibina oleh tamadun Rom. Dibina untuk kegunaan. Kegunaan tentera. Tentera Rom. Untuk mengangkut peralatan peperangan. Tentera Rom untuk laluan kita kata untuk laluan kereta kuda. Kereta kuda tentera Rom. Itu sebenarnya. Baik.
Tembok pertahanan. Tembok pertahanan adalah tembok untuk okey, iaitu membahagikan kawasan apa kuasa, kawasan tamadun Rom dengan kawasan lain. So itu tembok pertahanan. Dan tempat mandi awam kita tahulah, dia adalah tempat untuk orang penduduk-penduduk Rom bermandi, membersihkan badan dan sebagainya lah. Itu berkaitan dengan tamadun Rom. Tamadun Rom senang je. Kamu kena ingat tentang nama-nama binaan-binaan ini. Sebab tamadun Rom terkenal dengan binaan-binaan yang terbaik. Okey. So itu saja tamadun Rom. Tak ada apa pun. Baik, ada soalan tak sebelum kita pergi ke tengok soalan-soalan? Colosseum ni memang dari bentuk dia macam dulu ke? Betul. Colosseum ni memang daripada dulu bentuk dia memang macam ni. Sebenarnya bentuk dia macam ni dekat luar. Kat dalam dia macam ni. Dekat dalam dia macam tu. Macam bawah tu. Dia macam stadium. Stadium yang besar. Untuk orang ramai menonton persembahan. Okey, sama-sama Risa. Okey, ada soalan lain? Itu sebab runtuh. Bukan. Dia memang bina macam ni. Dia memang bina macam ni kerana apa? Kerana faktor akustik. Kamu tahu tak, zaman dulu dia tak ada elektrik. So macam mana dia nak buat announcement? Orang tengah ramai-ramai ni, macam mana dia nak jerit apa semua kan? So dia buat binaan seperti bulat itu supaya suara dia akan memantul. So binaan tu sengaja dibuat begitu supaya bila dia cakap kat satu tempat tu, semua orang boleh dengar tanpa menggunakan mikrofon. Sebab zaman dulu mana ada mikrofon? Zaman dulu mana ada elektrik? Tak ada. Jadi dia bina macam tu supaya dia menghasilkan akustik, iaitu bunyi yang boleh diterima dan didengar oleh seluruh penonton. Sebab tu binaan dia macam tu. Jadi orang dulu-dulu dah tahu dah. Baik. Sebagai contoh macam apa, kalau kamu tengok